Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains pada hari ini. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita di dalam tajuk yang baru iaitu air mengalir. Murid-murid, mesti ada dalam kalangan murid-murid saya yang pernah pergi berkelah, mandi sungai, mandi air terjun. Seperti gambar yang saya tunjukkan ni kan. Mesti kita rindu betul kan nak mandi air sungai, air terjun. Apa yang syok sangat ni kalau kita mandi air sungai? Sudah tentulah kalau kita mandi air sungai, airnya sangat sejuk. Dah lah jernih, sejuk dan sangat-sangat menyegarkan. Dengan pestaran dia lagi dalam hutan, pokok-pokok memang sangat refreshing lah orang cakap kan, sangat menyegarkan kan. Hilang segala kitanya letih-letih, sedap badan kita kan, dapat berendam dalam air sungai yang sejuk-sejuk tu. Tapi pernah tak kita terfikir dari mana datangnya aliran air sungai tu? Macam mana air sungai ni dia boleh mengalir? Laju je kan dia mengalir kan? Macam mana dia mengalir ni? Dari mana ke mana air sungai ni nak pergi? Itulah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu arah aliran air. Murid-murid, macam yang saya tanya tadi, dari manakah arah aliran air? Okay, mari kita tonton video eksperimen yang dijalankan untuk menyiasat dari mana nak ke mana arah aliran air. Jom. Hai murid-murid. Okay, sekarang kita akan jalankan satu penyiasatan mudah untuk menyiasat arah aliran air. Di sini saya telah sediakan air di dalam bekas makanan. Okay, mari kita perhatikan arah pergerakan aliran air apabila saya mengubah ketinggian salah satu sudut hujung bekas makanan ini. Okay, sekarang mari kita perhatikan arah aliran air ini. Apa yang akan berlaku kepada arah aliran air apabila saya tinggikan kawasan yang bertanda warna biru ni? Okay, kita lihat sama-sama ya. Apabila saya tinggikan kawasan biru ni, hujung bekas yang biru ni, air akan mengalir ke mana? Ke kawasan merah jambu. Okay. Sekarang ni saya tinggikan pula kawasan merah jambu ni. Okay, saya tinggikan dia balik. Okay, sekarang ni air berada di mana? Air telah pun mengalir dan terkumpul di kawasan berwarna biru. Kan? Okay. Mari kita ulang lagi sekali. Kalau saya tinggikan kawasan yang bertanda warna biru, saya tinggikan dia. Okay, kita boleh nampak air itu akan mengalir di kawasan yang lebih rendah, yang berwarna pink, warna merah jambu ni. Okay, sekarang ni saya ubah pula lagi sekali. Kita boleh nampak kan dengan jelas bahawa air ini mengalir dari kawasan merah jambu ke kawasan biru. Berdasarkan eksperimen ni kita nampak kan apabila kita ubah ketinggian salah satu sudut bekas makanan ni, kalau kita ubah ketinggian dia, air pun akan mengalir. Okey. Sekian. Terima kasih. Baiklah, berdasarkan video eksperimen yang telah kita jalankan sebentar tadi, kita dapati bahawa arah aliran air bergerak daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itulah arah aliran air. Dia akan mengalir dari kawasan yang tinggi pergi ke kawasan yang rendah. Dia akan sentiasa mengikut arah tarikan dari graviti kita, iaitu ke bawah. So itulah air, kalau kita letak atas meja, kita tertumpahkan cawan, air itu akan terus mengalir ke mana? Mengalir ke bawah lah. Dia tak pergi mengalir ke atas. Sebab arah aliran air ni juga dia turut dipengaruhi oleh arah daya tarikan graviti. Tarikan daya graviti bumi ni ke arah mana? Ke arah bawah. Semuanya akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dari atas ke bawah. Itulah arah aliran air. Bagaimana pula dengan arah aliran air semula jadi? Seperti sungai, air terjun. Okey, sama juga. Air sungai, air terjun ni semuanya akan mengalir dari kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Okay. Apabila hujan turun, hujan tu akan turun di kawasan gunung-gunung dan juga bukit bukau. Dan gunung-gunung dan bukit ni dia berada di kawasan yang lebih tinggi. Okay. Jadi bila air hujan ni dia turun daripada bukit, daripada gunung, di tempat tinggi tu mereka akan turun mengalir ke kawasan yang lebih rendah, dan seterusnya akan pergi ke air laut.
Daripada air terjun tu semua, dia akan pergi mengalir ke sungai-sungai. Dan sungai-sungai tu akhirnya semuanya akan dilepaskan masuk ke dalam kawasan laut. Begitulah arah aliran air semula jadi. Sama juga dari tempat yang tinggi seperti gunung, bukit, kawasan tinggi kan, ke kawasan yang lebih rendah, iaitu laut lah. Tapi kan murid-murid, apa akan jadi kalau terdapat gangguan pada aliran air tersebut? Maksudnya air-air itu dia tidak boleh mengalir seperti biasanya. Keadaan ini akan memberikan beberapa kesan kepada kita. Yang pertama, kesan gangguan aliran air ialah pembiakan nyamuk. Kenapa berlaku pembiakan nyamuk? Tahu tak murid-murid? Nyamuk ni dia akan membiak di kawasan air yang bersih, air tawar dan yang kawasan air yang bertakung dan tidak bergerak. Itulah kawasan pembiakan nyamuk. Dia akan bertelur di kawasan air yang bertakung dan syaratnya air itu mestilah air tawar, air bersih lah. Okay. Sebab tu lah, setelah habis tamatnya musim hujan, waktu peralihan ke musim panas tu, masa itulah kes pembiakan nyamuk ni akan meningkat. Masa itulah kes demam denggi semuanya akan meningkat. Kenapa? Sebab waktu hujan tu banyak kawasan air yang bertakung. Jadi kawasan takungan air inilah nyamuk akan membiak, bertelur dan menetas. Gambar yang saya tunjukkan ni ialah gambar jentik-jentik. Inilah rupa sebenar jentik-jentik. Kalau kita tengok dalam air dia macam cacing. Macam tu je kan. Ni gambar diorang. Kalau kita zoom sikit, ni gambar muka mereka sebelum mereka menjadi nyamuk. Okay. Jadi sebab itulah sangat-sangat penting untuk kita memastikan persekitaran kita tiada kawasan yang boleh menyebabkan air bertakung. Sebab kalau ada air bertakung, confirm tak sampai seminggu dah ada nyamuk bertelur. Okey. Ini termasuklah kawasan dalam rumah kita, seperti di dalam bilik air terutamanya. Kalau kita ada bilik air yang kita jarang-jarang guna, ataupun kita ada tadahan air dalam baldi yang kita tak tutup. Dalam baldi tu ada air tapi kita tak tutup. Kita kena cek sentiasa adakah ada jentik-jentik ke tidak dalam tu. Okey. Kedua, kesan yang kedua ialah air sungai pun berbau. Sebab apabila sungai itu tak mengalir, maka sampah-sampah yang dibuang oleh manusia yang tak bertanggungjawab ni, dia akan terkumpul di kawasan tersebutlah, di atas permukaan sungai itu, menyebabkan sungai itu akan tercemar. Apabila terdapat banyak sangat sampah sarap di atas sungai itu dan sungai itu dia tak mengalir, jadi dia akan membentuk pembiakan bakteria-bakteria yang lebih banyak. Disebabkan bakteria-bakteria itulah, daripada sampah-sampah pencemaran inilah, air sungai itu lama kelamaan akan berbau. Bila berbau ni, maksudnya dia dah mula tercemar lah. Dia akan mengganggu keselesaan orang ramai. Dan sikit demi sedikit, hari demi hari, dia akan mula mendatangkan penyakit pula. Itulah bahayanya air sungai yang berbau ni, kalau aliran air ni tersumbat. Dan kesan yang ketiga ialah banjir kilat. Apa tu banjir kilat? Kilat? Bukan. Banjir kilat ni bermaksud banjir yang berlaku secara tiba-tiba, secara pantas. Banjir kilat ni, apabila berlaku banjir kilat, memang kita tak sempat nak selamatkan harta benda kita. Tahu-tahu je air dah naik dengan pantas. Dalam tempoh 1 jam, air tu naik, dah tinggi dah. Sangat cepat. Tu yang kita tak sempat nak selamatkan apa-apa. Okay. Kenapa boleh berlakunya banjir kilat? Banjir kilat ni kebanyakannya berlaku di kawasan bandar. Kenapa? Sebab dia adalah kesan daripada longkang-longkang, aliran air, longkang, parit yang tersumbat. Bila waktu hujan turun dengan sangat lebat, contohnya hujan turun sangat lebat dalam tempoh 1 malam. Tapi sepatutnya air hujan tu dia mengalir, masuk ke dalam longkang, masuk dalam parit, dia akan mengalir ke kawasan lain, kawasan rendah yang lain lah. Dan supaya kawasan kita tu kekal air tak naik. Tetapi kalau longkang-longkang ni dah tersumbat, parit-parit tu tersumbat, maka air tu dia tak boleh mengalir, dia terberhenti. Dia akan bertakung. Tahu-tahu je, wah dah banjir. Patut tak? Bandar kita, kat bandar JB tu, Pernah berapa kali berlakunya banjir kilat pada tahun-tahun sebelum ni. Itu bandar. Ingat banjir kilat ni dia boleh berlaku dekat mana-mana je. Atas jalan raya, kat bandar-bandar. Kat mana-mana je boleh berlaku banjir kilat.
Dan apabila berlaku banjir, sudah tentulah kita akan mengalami kerugian yang besar. Okay, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.